Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua sihat dan ceria. Sudah sedia dengan pembelajaran kali ini? Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Apakah yang anda melihat dalam video animasi itu? Ya, seorang lelaki sedang membuat kerja dengan menggunakan sebuah komputer. Katakan, lelaki itu bekerja tanpa berhenti rehat. Apa yang akan berlaku kepada lelaki itu? Nak tahu apa yang berlaku kepada lelaki itu? Inilah yang akan berlaku jika lelaki itu tidak berhenti rehat. Nampak tak lelaki yang berbaju putih itu sudah mengantuk. Maksudnya, otak dan badan kita juga memerlukan rehat. Jadi, pembelajaran pada hari ini ialah merehatkan otak. Dan fokus kita adalah pada jenis-jenis ayat. Kemahiran yang anda akan pelajari ialah kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu 1.4.1 bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Dan objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat bertutur dengan menggunakan pelbagai jenis ayat secara bertata susila. Sebelum cikgu masuk ke tajuk, cikgu sepintas lalu ingin mengingatkan anda kepada jenis-jenis ayat. Ini kerana topik ini pernah kita pelajari dalam pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Dalam bahasa Melayu, terdapat 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Mula-mula kita melihat ayat penyata. Definisi ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan untuk menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Untuk lebih senang, di ujung ayat itu ada tanda nokta. Pandai. Itu dipanggil ayat penyata. Sekarang, kita masuk kepada ayat perintah di mana ayat perintah dibahagikan kepada 4, iaitu ayat suruhan untuk memberi perintah atau arahan. Untuk memberi perintah atau arahan. Ayat larangan untuk menegah, maksudnya melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ayat permintaan pula digunakan untuk membuat permintaan atau meminta pertolongan. Dan ayat silaan digunakan semasa menjemput atau mempersilakan seseorang. Mari kita melihat contoh ayat. Contoh ayat suruhan. Tutup pintu itu sekarang. Kamu boleh nampak nada itu. Tutup pintu itu sekarang. Ayat larangan. Mesti ada perkataan jangan ataupun usah. Pandai sebab kita dah belajar.
Kalau ada jangan, perkataan jangan dan juga usah, itu dikategorikan sebagai ayat larangan. Ayat silahan. Untuk mengenal pasti ayat silahan, dalam ayat itu ada perkataan jemput ataupun sila. Manakala ayat permintaan, ada perkataan minta ataupun tolong. Okey, sekarang kita masuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat tanya. Ayat ini digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu. Ayat ini dikenali dengan tanda tanya. Kalau anda nampak tanda ini, maksudnya itu adalah ayat tanya. Okey, contoh, siapakah pengarah syarikat itu? Okey, nampak tanda soal? Betulkah dia akan datang sebentar lagi? Ada tanda soal. Cikgu Lee, guru kelas kamu, ada tanda soal. Sekiranya ada tanda soal di ujung ayat itu dipanggil ayat tanya. Okey, yang seterusnya adalah ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan nada atau intonasi seru untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Dalam tulisan, intonasi seru digambarkan dengan tanda seru. Ini dipanggil tanda seru yang diletakkan di akhir ayat. Sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. Kata-kata seru yang biasa digunakan adalah antaranya oh, amboi, wah, cis, aduh, syabash dan sebagainya. Dengan penerangan cikgu rasa kamu dah mengingat semula jenis-jenis ayat yang kita pelajari. Okey, hari ini kamu akan bertutur dengan menggunakan jenis ayat secara bertatap susila. Oleh itu, tugasan anda pada hari ini ialah anda perlu menulis 4 ayat berdasarkan maklumat yang diberi mengikut jenis ayat yang betul. Sebagai contoh, mari kita mencuba gambar yang pertama. Cikgu bacakan maklumat yang tertera di situ. Otak bagaikan mesin. Ada masanya otak perlu direhatkan supaya dapat bertugas dengan lebih berkesan. Okey, sekarang kita akan jadi sebagai Azim. Kita perlu membina ayat apa? Penyata, seruan, seru ataupun soal? Ya, kita perlu membina ayat penyata. Pandai murid-muridku. Mari kita cuba ayat penyata itu. Kita hendaklah merehatkan otak supaya dapat bertugas dengan lebih berkesan. Cikgu ulang semula. Kita hendaklah merehatkan. Bagus, bukan merehatkan otak supaya dapat bertugas dengan lebih berkesan. Okey, sekarang untuk gambar kedua, rasa-rasanya jenis ayat apa? Cikgu dah tahu, kamu dah tengok gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Sebab dalam gambar yang ketiga dah ada tanda soal. Jadi, itu adalah ayat apa? Ayat tanya.
Manakala untuk gambar yang keempat, dah ada kata seru. Ya, oh. Dan juga di ujung ayat itu ada tanda apa? Tanda seru. Maka untuk ayat yang bagi gambar yang kedua, kita hendaklah membina ayat perintah. Pandai murid-muridku. Sekarang cikgu hendak kamu menulis 4 jenis ayat itu dalam buku tata bahasa dan antarkan kepada cikgu untuk semakan. Cikgu hendak anda mencuba membina 4 ayat kemudian bertutur dengan ayat itu secara bertata susila. Ini kerana itu adalah objektif kita pada hari ini, iaitu bertutur dengan menggunakan jenis ayat secara bertata susila. Sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin mengulang balik 4 jenis ayat itu, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seru. Pandai murid-murid. Okey, sebelum cikgu mengakhiri, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel cikgu. Cikgu akan berjumpa dengan anda semua melalui video yang seterusnya. Sehingga itu, tolong jaga keselamatan anda di mana jua anda berada. Sekian, terima kasih.